Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan, salam di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar saudara? Saudara Zaidi Zain, doa saya anda sihat walafiat. Begitu juga saudara Muhammad Naim, Waalaikumsalam. Saudara Syah Ibrahim, saudara Mustafa Ilyas, Waalaikumsalam saudara. Tidak juga saya lupakan saudara Kamarul Azhari, Abdul Hadi Sharif, salam. Saudara Zamari LC, selamat malam untuk semua-semua teman-teman pelayar. Suang Bisaya ni di mana saudara? Sarawak ke, Sabah ke? Dan Merdeka Mata Tiga, Mata Satu, bukan Merdeka Mata Tiga, Mata Satu. Salam. Dah masyuk ke belum? Mana masyuknya? Kering kontang saya. Saudara Thomas Tan, how are you? Saudara Yusuf Ishak. Saudara Pendekar Mata Satu, 10K musnah. Teruskan, jangan kita berhenti saudara. Itu hak kita. Saudara Ibrahim Cik Muda, Saudara Rosie Lee. Begitu juga dengan Nat Erah. Apa khabar puan? Muhammad Basri, Saudara Haji Azhar Abdul Manaf. Apa khabar Tuan Haji? Moga sihat. Oh, Tuan Haji daripada UK, Hulu Kelang kot, ataupun United Kingdom. Me friend, Saudara Herman, Saudara Muhammad Fizi, Mat Fizi. Tuan Ya, apa khabar Tuan? Puan Nurliza, beliau bikin salam untuk semua teman-teman pelayar. Saudara Salih Rahman, Yusuf Awang, begitu juga dengan Sally Ahmad. Apa khabar Puan? Awang Amusin, Dr. Ahmad Hamizi, Puan Rosnah, Sulaiman Leman dan Mito serta teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu. Saya mohon maaf kalau tidak dapat menyantuni anda. InsyaAllah akan saya santuni secara usai pencerahan malam ini. Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi pencerahan. Malam ini saudara adalah hari Khamis, itu malam Jumaat saudara. Perbanyakkan amal ibadah kita. Adakan sembahyang, solat sunat, solat hajat, begitu juga subuh nanti jangan lupa buat tahajud. Ini malam yang cukup murni, itu malam Jumaat saudara, tanggal 6 Januari, dan merupakan hari yang ke-659 COVID-19 menyerang bumi kita ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Rio dari Universiti Melaya yang tidak henti-henti, tidak jemu-jemu menghantarkan kepada kita kiriman berhubung dengan apa yang berlaku pada negara kita tentang kedudukan COVID-19. Menurut saudara Rio, katanya hari ini jumlah mereka yang dijangkiti oleh wabak virus corona sudah meningkat balik. Semalam daripada 2,842 dia naik 3,270. Dan hari ini naik lagi 3,543. Lenjan yuk. Banyak sangat ni dah naik ni. Dan jumlah terkumpul warga yang dijangkiti oleh COVID-19 adalah 2,776,699. Semalam kematian dilaporkan adalah 18. Sudah lebih daripada 31,500 kematian. Sebab itu saya katakan, jagalah diri kita, jaga keluarga kita, kita jaga diri kita. Pastikan kita melakukan penjarakan sosial. Tiada keperluan, tak payah keluar rumah. Kalau balik rumah, jaga kebersihan saudara. Hari ini, kalau mengikut catatan yang saya dapat, dengan jumlah 3,543, berarti untuk bulan Januari 2022, warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah 18,613. Sebab itu, pastikan kita jaga kebersihan kita, jagakan penjarakan sosial demi untuk menjaga keluarga kita. Kitalah jaga kita saudara. Orang lain tak boleh jaga kita. Nampak gayanya. Baik saudara, usai laporan, terima kasih saudara Rio. Seperti biasa, minta sedikit waktu untuk pencerahan e-commerce. Bagi saudara yang punya produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 0111-330-41241. Berhubung dengan Al-Azhar, selain dapat memberitahu apa produk yang sudah ada, saudara juga boleh memesan haruman Stangi Bakur untuk wangian di bilik anda maupun di rumah anda. Dan jangan lupa parfum haruman daripada Timur Tengah
baunya adalah berdasarkan kepada ini dia panggil stangi ataupun kayu gaharu. Iaitu saya memakai khud, Amir Al-Khud, pati kayu gaharu saudara, ya. Memang harum baunya. Saudara juga boleh berhubung dengan Siti Farehah di talian 0177114300. Ini kalau Siti Farehah jangan lupa dendeng manis Siti Farehah di samping untuk mewawarkan produk saudara. Juga bagi mereka di Lembah Kelang yang inginkan bekalan buah-buahan dari seperti kiwi, ceri, anggur dan sebagainya, hubungi Syauqi di talian 0123575703 dan buah-buahan tersebut akan sampai di rumah anda. Harga di bawah harga pasaran. Baik saudara, itu adalah untuk seketika saya mewawarkan e-commerce. Baik saudara, kita bermula dengan tazkirah singkat. Ingat saudara, saat kita membawa Al-Quran, kita memegang kitab Al-Quran itu, kita membukanya, sebenarnya saat itulah syaitan pada waktu itu mulanya bersikap diam-diam saja. Dia memerhati apakah tindakan kita. Tetapi saat kita membacanya, membukanya, dia mula gelisah. Dan saat kita memahami apa yang terkandung dalam Al-Quran itu, tiba-tiba dia menjadi seolah kejam dan kaku. Ini mengikut pembacaan saya, kiriman teman-teman. Dan saat kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-harian, maka para syaitan bagaikan mengalami kejutan stroke. Jadi kita stroke kan syaitan ni, supaya kita hidup bebas daripada ancaman para syaitan. Dan itulah kita harus terus membaca dan mengamalkan setiap ajaran yang termaktub di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan syaitan terus stroke semuanya dan jantungnya terhenti. Ingat saudara, ketika anda menyebarkan apa yang saya nyatakan ini, maka syaitan-syaitan pun cuba untuk mencegahnya. Oleh itu, pastikan anda sentiasa ada Al-Quran dan bacalah. Pasti syaitan itu bertemperan larinya. Saudara, apa khabar saudara? Amy Syuhaila Rasman, Rosli Yunus, Namihan Leman. Ini dalam Instagram. Saudara, kalau berlaku sesuatu dalam Facebook, sila layari ke Instagram. Sebab itu saya katakan, yang saya perlukan daripada anda ada like, share dan subscribe di Facebook ataupun di Instagram. Nana Razali, Sulaiman Said Alibi. Waalaikumsalam. Cikgu Zaitun Hussein, apa khabar puan? Alias Zamberi, Dian Suak dan juga Mahmud Abu Bakar. Saudara, jangan lupa like and share. Itulah memberi semangat kepada saya, memberi kelegaan. Baik saudara, usai batuk sikit. Usai tazkirah yang singkat tadi, kita santuni juga mutiara kata kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil Hasan, yang sudah pembesara. Kata Cikgu Hibil, janganlah tertipu dengan usia mudamu, kerana syarat mati tidak harus tua saudara. Dan janganlah terpedaya dengan tubuh yang sihat, kerana syarat mati tidak mestinya sakit. Ingat saudara, itu adalah kata-kata mutiara yang dikirimkan oleh Cikgu Hibil untuk kita hayati bersama. Terima kasih Cikgu Hibil yang tidak henti-henti, tak jemu-jemu berkongsi kata-kata mutiara dengan kita. Baik saudara, seperti biasa, Saudara Adi Wara, Saudara Zainuddin, Wak Rafi, Kelapa Muda dan Sufian Naza. Seperti biasa, salam impian saudara. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Saya harus menyuarakan inilah impian rakyat, inilah impian, walaupun mereka mengatakan macam-macam, tapi kita harus menyuarakan itu kehendak rakyat. Dan saya juga ingin berpesan kepada pimpinan, jangan berbelanja tanpa had. Kalau negara berbelanja tanpa had, kita akan menjadi negara yang muflis. Baik, tajuk perbincangan kita malam ini adalah jangan dirobek hati warga. Jangan dirobek hati warga. Saudara Mat Sepana Jaya, apa khabar saudara? Saya Idris Sharif, Richard Bakri, Talib Apa, Muhammad Fazil Deli. Saudara, Puan Maznah dengan Sofi di Instagram.
Sebelum saya memberi pencerahan apa yang saya maksudkan perkataan jangan dirobek hati warga, kita santuni dulu pantun Pak Nazil yang menghasilkan banyak buku-buku pantunnya, dan saudara boleh layari maya Pak Nazil Hashim Muhammad di YouTube dan sebagainya, saudara. Nazil Hashim Muhammad. Baik, menurut kata Pak Nazil, panjang umur tu andah, makan juadah, berbual mesra. Pulaunya makmur serta indah, mengapa berpindah ke tengah gelora? Jadi Pak Nazir bertanya, kita berada dalam bumi yang bertuah, yang indah begini, bagaikan sebuah, kita punya kerajaan yang indah, yang makmur. Kenapa nak berpindah ke tengah gelora? Itu persoalan yang dilontarkan oleh Pak Nazir. Katanya lagi, burung bersarang di hulu haluan, menjaga telurnya si burung pekaka. Ada orang membenci keterlaluan, berbangga dirinya benar pelaka. Jadi kalau ada orang dia rasa diri dia benar aja, tapi berhujah keterlaluan. Sedangkan banyak yang tak betulnya. Terima kasih Pak Nazir. Saya juga menerima kiriman daripada pejuang kita, Saudara Nordin Malik daripada Perak Tengah. Ia menzahirkan kekhawatirannya tentang masalah negara kita akan mengalami masalah kekurangan makanan. Kalau itu berlaku, apa nak jadi pada negara kita? Sebab itu beliau mengajak anak-anak muda untuk berkongsi dengan beliau di iGrow. Itu industri pertanian, saudara, pertanian moden dengan pendidikan TVET dan sebagainya. Antara tempat yang telah pun saya lihat ada kejayaannya adalah seperti di Juasih di Negeri Sembilan, sebuah kawasan yang dibangunkan bersama dengan anak muda untuk industri pertanian ini, saudara. Hari ini beliau melawat beberapa kawasan di Perak Tengah, termasuklah di daerah Manjung, untuk melihat anak-anak buahnya, anak-anak buah iGrow. Saudara boleh berhubungi saudara Nordin di iGrow, buka dalam Facebook ataupun dalam alam maya, cari iGrow. Baik saudara, menurut saudara Nordin, pasang malam pelita panjut, orang Perak begitulah, pelita panjut dia panggil. Pasang malam pelita panjut, pasang berjurai, jangan kempunan. Semakin ramai, miskin mengejut. Jangan sampai 7 keturunan. Beliau khawatir nanti akhirnya kita 7 keturunan miskin. Ini masalah negara kita asal kamu zaman Mak Syarif. Katanya lagi, sedap rasanya agar-agar, enak rasa habis dibaham. Rakyat di bawah miskin tegar, mereka di atas kaya saham. Itu beliau menyindir pimpinan di atas. Rakyat di bawah miskin tegar, sedangkan mereka di atas tu kaya dengan sahamnya. Saudara Dam Instagram, Saudara Azul Jo, Saudara Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail. Baik saudara, usai pantun daripada Pak Nazir, daripada Saudara Nordin, kita santuni sedikit, iaitu dalam segmen Gedung Ilmu ini, kerana apa yang digariskan oleh pemimpin terdahulu melalui catatan dalam buku berjudul Pemimpin dalam Ungkapan Melayu yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa. Buku ini dikirimkan oleh Tan Sri Johan Jaafar kepada saya, ditulis oleh Tenas Effendi. Maka amat wajar kita renungkan, kerana bangsa Melayu yang terdahulu, pemimpin Melayu dahulu mengharapkan hadirnya pemimpin yang bukan terdiri dari kalangan yang bingal. Bingal ni bingel, kata orang Perak, ya saudara. Kerana menjadi pemimpin yang bingal, janji dibuang, sumpah ditinggal, ditunjuk ajar, hatinya majal. Majal lah, tak tahu apa pun. Orang kata buat tubi macam mana, buat tak tahu. Dicerca orang, mukanya tebal. Orang kata apa pun dia buat tak tahu je. Negeri rosak, rakyat terjual. Memimpin tidak menggunakan akal, dijadikan pemimpin, kita pasti menyesal. Jika dijadikan tua, tak masuk akal dia ni. Dijadikan induk, banyak penganjal. Tua habis, maruah tertinggal saudara. Hidup sengsara, menanti ajal. Itulah kehidupan kita kalau kita mempunyai pemimpin yang bingal. Bengong. Bingal ni, orang kata bijak tak boleh diikut, bodoh tak boleh nak diajar. Itu bingal lah tu. Baik saudara, kita sambung lagi malam esok pencerahan ilmu. Terima kasih Tan Sri Johan. Saudara, seperti biasa saya harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya, maka anda harus bertanggungjawab
atas setiap suntikan anda. Saya tidak bertanggungjawab. Begitu juga dengan komen-komen yang anda lakukan, perlu juga anda bertanggungjawab. Saya tidak mampu untuk memantau ke semua komen yang anda tulis. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik. Dapatan saya dari pembacaan, pergaulan, pertemuan, perbincangan, serta pengalaman-pengalaman masa silam. Matlamatnya adalah untuk memberi informasi supaya warga kita sentiasa berinformasi. Bukan nak tunjuk pandai, saudara, ya. Dan prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kita adalah warga cita damai yang akan menyantuni setiap masalah itu dengan penuh harmonis. Kalau suara saya malam ni tak berapa sedap, tak berapa ini, maafkan saya kerana kesihatan memang dah usia begini. Bila cuaca terganggu, kesihatan kita juga terganggu. InsyaAllah besok saya ada appointment dengan doktor. Mudah-mudahan saya sihat walafiat. Saudara, Syafrin Azari, KWSP. Saudara, itulah keadaan rakyat kita ini. Dan badan masih lagi keletihan sedikit. Kesan daripada saya berkampung di Pulau Langkawi selama 3 hari. Terima kasih warga Langkawi yang bagi saya begitu harmonis. Rakyatnya, terutama lagi warga UMNO, saudara. Dan hari ini, saudara, menurut kenyataan daripada Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan, Tan Sri Syam, dia kata sehingga 4 Januari lalu terdapat sejumlah 71 kes jangkitan Omicron. Dan Omicron inilah seperti virus corona yang mudah merebak. Malangnya, kebanyakan daripada 71 kes ini adalah jangkitan kepada mereka yang melaksanakan ibadah umrah ataupun yang pulang dari Arab Saudi. Sebab itu kita berhati-hatilah, saudara. Dan kepada teman-teman yang baru kembali daripada menunaikan ibadah umrah, jadikanlah kuarantin diri anda. Saya tak tahulah apakah sejauh mana masih dikekalkan anda di kuarantin di bilik-bilik hotel ataupun pulang ke rumah. Jadi pada saudara mara tu, elakkan, adakan penjarakan sosial. Boleh bersalam, nak bersalam tu saya tak tahulah macam mana nak buat. Sepatutnya kita kalau orang balik dari Tanah Suci Mekah ni, kita berpeluk-pelukan dengan kesyaduan, mengharapkan adanya aura di Tanah Suci Mekah tu dapat pada kita. Itu keadaan. Tapi nampak gayanya sekarang ni, menurut daripada Ketua Pengarah, dia kata 71 kes jangkitan Omicron. Tapi hingga saat ini, kalau tak silap saya, baru ada 1 je kematian. Mereka yang mengalami jangkitan Omicron, itu pun warga asing. Warga tempatan ni nampaknya tak ada apa-apa. Cuma melihat apa bacaan saya, jangkitan Omicron ni demam dan sesemua biasa saja, tidak begitu berbahaya. Tetapi tak tahulah, terpulang pada Kementerian Kesihatan untuk memperjelaskan lagi. Tetapi bagaimanapun, sesuatu yang amat memeranjatkan saya, ini marah saya sebenarnya saya, apabila hospital kerajaan diberitakan tidak lagi mahu menerima pesakit yang mengalami sakit hidung, sakit mata, sakit kaki katanya, dan rawatan-rawatan yang lain saja. Ini menurut satu kenyataan saya baca, saya tak tahu sejauh mana benar tak benar, tapi kalau itu kenyataannya, ini mata juling ni apa hal ni? Katanya mulai tahun 2022 ini pihak hospital tidak akan melayani penyakit mata, hidung dan kaki. Hospital ni kan untuk merawat pesakit untuk warga kita. Kenapa pula dipisah-pisahkan? Inilah masalahnya. Pihak hospital katanya telah memutuskan bahawa mereka tidak akan menanggung biaya perubatan atas 3 penyakit kronik di bahagian mata, hidung dan kaki yang banyak dialami. Macam mana pula hospital boleh menolak pesakit? Ini mak bengong ni, saya kata. Keputusan yang kalau benar berlaku, kalau benar itu diadakan ataupun dilaksanakan, ini satu keputusan yang paling bengong dan amat tidak wajar untuk warga kita ini. Sebab kalau orang sakit, pergi hospital lah. Nak suruh orang kampung pergi ke klinik baru swasta, mana nak cari duit? Anda menteri bolehlah buat keputusan bukan-bukan. Saya marah. Jadi apakah kerana dengan ni apa penyakit itu, ataupun mungkin mata keranjang, itu okey lah, tak usah rawat lah. Ataupun sakit hidung belang, maupun kaki kencing, itu okey lah kalau tak rawat. Tapi kalau dia sakit kaki, dia sakit hidung, yang sentiasa pada influ, apa-apa sesama dan sebagainya, maupun mata, takkanlah tak boleh rawat. Saya pun hairan lah, saya tak tahulah. Sebab itu seorang pelayar mengirimkan kepada saya, dia bertanya lah persoalannya. Ini melalui jawapannya dalam Twitter. Dia bertanya, hari ini, dia sekarang ini sudah pun berusia lebih kurang 70 tahun. Ini seorang pelayar.
tapi nama tak nampak pula sini. Dia kata Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri dan Tengku Zafrul telah mewawarkan bahawa bantuan BKM Bantuan Keluarga Malaysia boleh dimohon atau dikemas kini dari 1 hingga 31 Januari 22. Tapi malangnya katanya BKM tidak berfungsi hingga hari ini. Satu hal lagi. Kata boleh, tapi bila tekan komputer, bila cek dengan internet, tak ada pula. Ini masalah lah. Jadi saya mengharapkan agar pimpinan negara, kalau nak buat sesuatu tu, buatlah secara tuntas. Usahakanlah sesuatu menyenangkan rakyat. Bukan menyusahkan. Jangan memberi harapan. Sebab saya kata, janganlah anda merobek hati dan perasaan rakyat dengan tindakan-tindakan tak betul. Saudara Syiron Basirun, dunia semakin gila. Bagi hospital boleh pilih sakit pula. Itu masalahnya saya kata. Saya harap agar Mamat seorang ni dapat memikirkan semula lah. Dan Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan pun harus memperjelaskan semana benarnya apakah ini kenyataan palsu. Saya mengharapkan biarlah kenyataan itu kenyataan palsu. Kalau tak, ini agak mengecewakan kita. Negara berbelanja berbilion ringgit untuk Kementerian Kesihatan. Kita membina hospital, kita membina klinik. Dulu Datuk Seri Najib ada klinik satu Malaysia. Anda tutup. Ini masalahnya, kesihatan itu penting. Kalau warga itu tidak sihat, macam mana negara nak makmur? Macam mana kita nak membangun sebuah negara yang mencapai kelas dunia pertama? Kalau dalam keadaan sekarang ni, rakyat yang sakit pun tak boleh nak dirawat. Tumpuan pada COVID. Apakah kerana COVID itu hanya ada vaksin? Vaksin itu melibatkan wang berpuluh bilion pula nanti. Itu masalah. Saudara Zamzuri Osman, tak betul tu. Saya tak tahu, tapi saya dapat curipan tanpa saya marah. Saudara Zamzuri, saya harap agar Kementerian Kesihatan dapat memberi penjelasan. Saya tidak menuduh. Bila sampai kepada saya harus memberi pencerahan. Kalaupun itu merupakan satu cadangan, perlu juga dihentikan cadangan bodoh ni. Itu pandangan saya. Jadi saya haraplah pimpinan negara berhati-hati dan pantaulah setiap kenyataan-kenyataan yang tersiar dalam media sosial supaya rakyat mendapat informasi yang benar. Saya cuma mewawarkan, kalau sedikit ada itu saya terus memberi kritikan supaya benda itu tidak terjadi. Tidak berhasrat niat saya untuk mengutarakan perkara-perkara yang tak benar. Saudara Nazaruddin Zulkafli, pendidikan dan kesihatan dijamin perlembagaan untuk rawatan warga. Betul. Jadi saya haraplah mudah-mudahan Saudara Abdul Hamid sakit mata keranjang tu Datuk. Wallahualam bisawab. Mudah-mudahan begitulah maksudnya. Saudara, kerana hospital ada hak untuk menolak pesakit berurusan dengan pihak hospital. Itu benar. Saya bila nampak begitu saya terkejut. Jadi saya perlu mengeluarkan. Ada Datuk pasal BKM tu. Saya pun tak tahulah. Ramai yang menghantar kiriman pada saya. Dia kata bila buka saja internet tu tak berfungsi. Ada yang katakan masih lagi gangguan teknikal dan sebagainya. Jadi sepatutnya mereka yang mengendalikan urusan bantuan keluarga Malaysia ni, pastikanlah ia dilaksanakan secara telus. Sebab itu saya katakan, bukan hanya menggunakan media internet. Gunakanlah elemen-elemen lain masyarakat macam di kampung. Ada ketua-ketua cawangan UMNO, ketua cawangan PAS, ketua cawangan PBM, apa-apa sajalah elemen yang melibatkan masyarakat. Berilah mereka borang-borang ini untuk mereka bertanya pada keluarga, mendapat mengumpul, bukan untuk politik. Sepatutnya begitu. Jadi itulah elemen yang paling tepat. Dapat dikumpulkan semua data ini, bawa ke peringkat bahagian itu di bandarnya atau di daerah. Dari daerah itu diproses segera. Kemudian dihantar terus ke ibu pejabat ataupun di peringkat negeri dan terus dihantar ke ibu pejabat. Jadi prosesnya itu dalam masa 2-3 hari dah selesai. Kemudian mudah-mudahan dalam masa 2-3 hari rakyat pun dapat. Ini saya dapat kenyataan daripada seorang pelayar. Dia kata dia hari ini dia menyatakan berita sedih. Kereta dia dah kena tarik sebab tak bayar installment. Kemudian motosikalnya pula juga akan mengalami nasib yang sama. Jadi macam mana dia nak memulakan kehidupan? Kerana dah tak ada kenderaan. Saya tak tahu dia buat kerja apa. Saya tidak jelaskan, tapi bila dia kata kereta dah kena tarik, motosikal pun menanti waktunya, saya mula terasa sedih lah. Kenapakah warga kita di sebuah negara yang merdeka, yang makmur,
rakyatnya tersepit, terhimpit dalam kemiskinan yang sebegini. Tak seharusnya berlaku. Sebab itu saya kata kalau ada bantuan dan sebagainya, gunakanlah elemen-elemen daripada sampai ke peringkat kawasan desa, perkampungan. Ini takkanlah internet tu ada di Sarawak, takkan internet ada di Sabah, takkan internet ada di Gua Musang, di kawasan-kawasan perkampungan orang asli, takkan ada internet itu di Cameron Highland. Begitu juga di kawasan-kawasan lain, di Johor, di kawasan pedalaman. Jadi carilah usaha nak bagi secara ikhlas. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Ini sepatutnya kalau Perdana Menteri mengatakan, saya ingat lagi kenyataannya, kalau boleh tak payahlah berborang-borang. Pastikan isikan segera jumlahnya, okey, jalan. Sepatutnya begitu. Kalau rakyat sekali terus tertekan. Saya nak bagi tahu, bukan hanya mereka yang terjebak oleh bencana banjir saja. Ini kesan rentetan daripada PKP 1, PKP 2 yang dah tak ada income, kedai-kedai ditutup, perniagaan tak boleh, pekerjaan hilang. Nak minta pengeluaran wang daripada kumpulan wang sebenar pekerja, diperlekeh. Malah saya nampak ada kenyataan, saya marah apabila mereka mengatakan bahawa orang Malaysia ni adalah pakar pemecah tabung. Kita bukan pecah tabung. Bengong, bangang dan sebangang-bangangnya kalau mereka mengatakan kita pecah tabung. Kita bukan pecah tabung. Kita cuma nak ambil 10% daripada simpanan yang ada. Janganlah buatkan satu naratif cerita yang bukan-bukan. Kita bukan meminta sedekah. Kita nak ambil duit kita yang terkumpul. Bukan sebab dengan ambil keluar 10% itu, maka kumpulan wang simpan pekerja boleh lingkup. Kabarnya, kumpulan wang simpan pekerja ada sampai 900 bilion. Ada 1 trilion simpanan. Okeylah kalau betul kamu ada simpanan itu, kalau benarlah kumpulan wang simpan pekerja ada menyalurkan ataupun membuat pembelian saham dan mengembangkan wang itu, tidak masalah. Tapi yang kita minta 10% daripada mereka yang berkelayakan. Ini bila sebut 10,000, anda pukul kata. Mereka yang simpan 1,000 pun nak ambil juga 10,000. Ini kan bengong punya kenyataan ni. Saya dah kata berkali-kali yang diminta mereka yang berkelayakan. Kalau ada wang simpanan mereka 50,000, berilah 10% baru 5,000. Ada baki RM45,000. Takkan dengan RM45,000 itu benda itu tak berkembang. Bila mereka bekerja, masakan mereka tidak mencarum lagi. So, kalau masa tua sekarang ni, usia dia 40. Dia akan pension 50 tahun. Ada 15 tahun lagi. Tentulah dalam usia begitu, maka mereka akan dapat wang itu boleh jadi sampai RM60,000, RM70,000, RM80,000. Itu kononnya untuk jaminan hari tua. Okey, kita bersetuju. Bukan kita suruh keluarkan semua. Ini digambarkan seolah-olah mereka yang mempunyai caruman dalam kumpulan simpanan pekerja mengeluarkan caburan itu, mereka dah tak ada dah duit. Itu satu kenyataan bagi saya, satu penipuan minda. You are really making fool of the people, of the public. Jangan buat begitu. Ada tak ada duit, bagi tahu. Supaya rakyat jelas. Ini rakyat mengharap. Dengan penuh harapan. Boleh. Sebab dalam akta kumpulan simpanan pekerja berdua, mengatakan wang itu adalah simpanan untuk hari tua dan dalam saat-saat kesukaran. Waktu orang susah, dah tak ada duit untuk menyambung kehidupan, masih lagi nak pegang. Jadi anda ni ceti ke apa? Saya tersinggung bila saya tengok ada kenyataan daripada mamat-mamat yang cuba nak membela, mengatakan bahawa Malaysia ini, kita ni, warga kita ini adalah warga yang hebat memecah tabung. Kita bukan pecah tabung. Bila dia kata pecah tabung itu kenyataan yang paling bengong dalam hidup dia. Yang kita minta 10%. Do understand. Fahami apa yang kita maksudkan. Apa yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Najib. Apa yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Apa yang dimaksudkan oleh pimpinan UMNO. Nak harap parti bangkang, memanglah mereka akan membangkang apa saja yang dicadangkan oleh pimpinan UMNO. Yang disarankan adalah dalam iCitra, iaitu pengeluaran wang sejumlah RM10,000 secara tuntas bagi mereka yang berkelayakan. Kalau RM50,000 ada simpanan, 10%. Kalau RM100,000, bagilah RM10,000. Dia ada lagi balance RM90,000. Takkan dengan RM90,000 tu, dalam masa hari tuanya 5-6 tahun akan datang itu, wang itu tak berkembang. Dan boleh katakan bahawa masa tua nanti dia orang tak ada duit. Anda Tuhan. Rezeki datang daripada Allah SWT, bukan daripada anda. Sedangkan itu wang yang mereka simpan. Anda melakukan kezaliman kepada orang yang menyimpan wang mereka dan tak boleh nak pakai sedikit pun. Ini yang saya marah sebenarnya. Saya agak tersinggung kalau ada pimpinan
yang cuba memutar belitkan keadaan yang membuatkan rakyat memikir, iya ke? Gitu ke? Rakyat nak keluar 10%. Bukan semua. Tak usik pun. Tapi kata tabung kumpulan wang sebarang pekerja mempunyai wang yang banyak. Betul, kita tahu bahawa wakil OSP membuat pelaburan. Banyak pelaburan dalam kereta api tanah Melayu, pelaburan dalam tenaga nasional, pelaburan dalam telekom, pelaburan daripada syarikat-syarikat yang dulu dipanggil blue chip counter. Alhamdulillah. Dan oleh kerana hari ini, kerana ekonomi kita menghudung, maka saham-saham tersebut nilai dia kalau nak ditunaikan mungkin lebih jauh kurang daripada waktu mereka melabur. Tidak ada masalah. Sebagaimana yang disarankan oleh Yang Muhammad Tengku Razali Hamzah. Ini pakar ekonomi yang sarankan. Anda siapa nak menentangnya? Dia kata, ambillah skrip saham itu. Mungkin nilai dia 1 bilion, 10 bilion, 20 bilion. Ambil skrip itu, gadaikan kepada bank negara. Apakah bank negara tak punya wang? Dan bila dah ekonomi dah baik nanti, tebuslah balik. Ini saja, dan pengeluaran yang diminta bukannya sepenuhnya. Cuma 10% bagi mereka yang berkelayakan. Yang tak layak, tak apalah. Kita pun berterima kasih lah sebab dulu dah bagi pengeluaran. Bila diwawarkan, masih lagi ada penyimpan yang tinggal 2,000, ada yang tinggal 6,000. Itu kita bukan kata yang 2,000, 3,000. Yang kita katakan mereka yang punya simpanan 100,000, 200,000. Dan mereka hari ini tidak punya pekerjaan. Bukannya mereka dalam keadaan yang tenang, bukan. Okey, mungkin mereka tidak terjebak dalam bencana banjir. Tetapi nak hidup macam mana, nak makan macam mana? Kerana mereka sudah hilang pekerjaan, hilang sumber pendapatan dan mahu memulakan kehidupan baru. Jadi kalau dapat selepuk 10,000 tu, bolehlah dirancangkan macam mana nak dibuat. Direcek-recekkan. Kenapa anda cuba pula nak jadi pengawas untuk mengawal orang punya sistem kewangan keluarga mereka? Ini yang membuatkan saya rasa dalam keadaan sekarang ni, saudara Imam Masa, kalau sudah rugi, macam mana nak ambil tu? Saya tak kata nak ambil. Kalau dah rugi, dah kudu kuning, jadi jumlah itu, skrip itu digadaikan dulu, bukan dijual. Bukan skrip, katalah sekarang ni, itu hari masa dia beli saham dekat Tenaga Nasional, nilai saham itu 100 juta. Tapi kalau mengikut pasaran hari ini, apabila pasaran bursa saham itu sudah menurun, mungkin tinggal 50 juta. 50%, tak mungkin pun. Mungkinlah, saya kata. Dengan 50 juta itu, nilai itu dicagarkan, digadaikan kepada bank negara. Bukan dijual pada orang. Dan ambillah digadai itu, berilah pada 10% saja. Bila ekonomi baik, bila pasaran baik, tebuslah balik. Sebab rakyat akan mencarum, pekerja akan mencarum, majikan juga mencarum. Caruman ini tidak kena mengena pun 1 sen pun tak ada kerajaan masuk caruman untuk pekerja. Ini yang membuat saya marah. Saya rasa kadang-kadang berilah penjelasan pada rakyat sebenar-benarnya. Sebab itu semalam saya dah katakan, duit kumpulan sembahyang pekerja ni ada ke tak ada. Sebab saya melihat Datuk Seri Najib UMNO menerusan minta. Kerana mungkin ada sesuatu rahsia yang bakal terbongkar. Sebagaimana terbongkarnya hari ini. Yang akan saya ulas nanti. Itu keadaannya. So, saya haraplah masalah mereka yang berada di anjung kuasa, yang bekerja, bertugas di kumpulan wang sembahyang pekerja, jangan menegakkan benang basah kepada pembodik-pembodik. Macam Syaril apa semua tu. Jangan buat kenyataan yang memperbodohkan rakyat. Ini bukan masanya untuk anda memperbodohkan minda rakyat. Rakyat sudah cukup berinformasi. Segala-galanya di hidung jari. Dan anda berilah sesuatu alasan itu yang ada logikanya. Jangan tak logik. Saya ada simpanan 100,000, tiba-tiba nak keluar 10,000. 5% saja. Oh, saya akan susah di hari tua. Kalau saya kepala bapak kan kamu marah ke saya? Bagilah alasan. Sebab saya pernah bercakap bahawa ambil wang dari kumpulan sembahyang pekerja itu bukan semua. 10%. Perlu jelaslah benda ni. Jadi kalau tak ada, bagi tahu tak ada. Kekhawatiran saya, kemungkinan wang tak ada. Kalau tak ada, kenapa boleh tak ada? Apakah bank, fund manager atau pengurus dana? Saya dah bercakap dah 3-4 bulan dulu, 5 bulan dulu saya katakan. Pengurus dana harus bertanggungjawab. Kenapa anda melaburkan kalau ambil semua sekali keseluruhan wang yang disimpan dalam kumpulan sembahyang pekerja ini dilaburkan dalam industri, dalam pasaran. Sepatutnya ada perancangan. Ada RM100.
RM10 RM10 untuk kita masukkan dalam pembelian saham. RM90 lagi, RM20 untuk mereka akan menunaikan bila sampai waktunya. RM80 lagi biar dia sentiasa cair dalam bank. Sepatutnya begitu. Takkan dikorek sehabis-habisan sampai licau. Saya merasakan, saya ingat kumpulan wang simpanan pekerja ini memerlukan satu RCI, Royal Commission Inquiry. Mereka yang bertanggungjawab perlu dibawa ke muka penghadiran sebab mereka adalah menjaga amanah rakyat. Mereka menjaga wang rakyat. Ini bukan wang kerajaan, ini wang rakyat yang disimpan, yang diamanahkan kepada kumpulan wang simpanan pekerja untuk mereka menjaga. Kalau mereka salah dalam taksiran, salah melakukan pelaburan, maka mereka juga harus dipertanggungjawabkan. Nak labur tak ada masalah. Betul. Setiap pelabur kumpulan wang simpanan pekerja mahukan kalau boleh ada dividen yang baik. Memang tidak ada masalah. Tetapi tak semestinya ambil RM1, RM100 dilaburkan semua. Ataupun macam sekarang ni masalah negara kita ni. Negara kita, kita berbelanja dalam bajet yang dulu selama ni berimbang, sekarang ni defisit. Dunia mengatakan kalau KDNK kita 100, tak boleh nak pinjam lebih daripada 55%. Artinya kalau 100 tak boleh lebih daripada RM55. Ini bajet yang baru ni 65%. Ini sudah bertentangan dengan dasar monetorium system. Dunia ini ada kawalannya, kawalan kewangan. Yang kita gata-gata nak berbelanja besar-besar untuk apa? Kerana nak meluluskan projek-projek mega. Berbelanjalah sekadar yang ada. Kita orang yang tak berapa nak ada sekarang ni, berbelanja seadanya. Nak buat besar-besar, buat apa? Nak tunjuk ke orang, nak tunjuk lagak. Kalau kamu punya pendapatan 3-4 ribu, nak pakai kereta BMW apa hal? Pendapatan cuma sebagai anggota kerajaan, dapat gaji 3,500 ataupun 4,000, take home pay. Nak pakai Mercedes. Bukankah ini mengundang SPRM mengejar anda? Orang kata berbelanja, pakai baju ikut saiz badan. Ini pakai baju ni gerdoboh semacam. Nampak hodoh ekonomi kita ni. Kenapa? Pembuat dasar kononnya ekonomi lah sangat, pakar sangat lah ekonomi. Datang daripada bank lah kononnya. Bank apa kalau macam ni? Rakyat sekarang ni bertambah tenat, nak minta keluar wang simpanan pekerja pun tak boleh. Bukan wang daripada tabung kerajaan, tabung yang mereka simpan. Bukan banyak, 10%, bengong. Geram saya. Saya marah hari ni bukan pasal apa, sebab saya melihat kenyataan. Kenyataan yang mengatakan bahawa kita rakyat kita ni pakar memecah tabung. Kalau lumpur saya memang selalu lempang lah. Saudara Syam Johari, ini bukan kerajaan UMNO. Betul. Ini cuma Perdana Menteri datang daripada UMNO. Itu sahaja. Sebab itu akhirnya kita nak tuntut yang terbaiknya kita buat pilihan raya je lah. Dan lenjanlah rakyat. Bila datang musibah banjir, konon-kononnya prihatinlah sangat. Saya tengok hari ini barulah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kata bahawa musyarat 20 bulan 20 Januari nanti persidangan Dewan Rakyat di Parlimen akan ada usul untuk membincangkan persoalan banjir. Dulu semasa banjir baru berlaku ada dicadangkan untuk membincangkan musibah banjir oleh, saya tak kisah sama datang daripada Ketua Pembangkang, Parti Pembangkang, tetapi untuk kepentingan rakyat. Kenapa Speaker tolak? Ini bukan masa. Kita jangan buat kerja Tuhan. Hari ini mendalami kesusahan rakyat yang terkesan ekoran bencana banjir. Satu musyawarah khas penggal keempat Parlimen ke-14 bagi Dewan Rakyat akan diadakan pada 20 Januari 2022. Sedap kenyataan Yang Amat Perdana Menteri. Tapi masa diorang waktu ahli Parlimen minta supaya ada perbincangan, kenapa tak bawa? Ditolak. Malahan ada pula ni bolehlah mesyuarat dalam apa ni Dewan Khas. Saya ingat lagi macam mana masalah banjirnya, masalah Pandora Paper yang hari ini sunyi sepi. Rakyat nak tahu apa jadi pada duit negara kita ni. Siapa pemiliknya? Ke mana mereka simpan? Orang-orang ni perlu dibawa ke pengadilan. Wang negara mereka bawa keluar. Simpan dalam bank-bank di negara luar. Kenapa tak simpan dalam bank negara sendiri? Artinya mereka cuba menyembunyikan dari mana punca pendapatan mereka. Itulah yang ada dalam Pandora Papers ini. Nak buat RCI, nak tuntut. Speaker kata bukan waktunya. Adalah 2-3 yang lepas. Saya kecewa apabila Speaker menolak mentah-mentah. Mungkin kerana itu cadangan daripada pembangkang. Bagi sebuah negara demokrasi, apabila Dewan bersidang di Parlimen, siapa sahaja buat usul tak boleh nak diambil kira.
Itu adalah merupakan mereka adalah wakil rakyat kawasan mereka. Kalau yang datang itu daripada katalah datang daripada Meru lah, ahli parlimen Kapar, sahabat saya Datuk Abdullah Sani mewakili Parti Keadilan. Jangan dilihat itu adalah suara keadilan. Kena dilihat itu adalah suara 85,000 ahli yang mengundi, ahli yang berada yang tinggal di kawasan Kapar. Kalau datang daripada daripada ahli parlimen Lumut, Datuk Atta Ramli, jangan lihat Atta Ramli itu sebagai parti amanah. Kena lihat warga yang tinggal di Lumut, rakyat Lumut. Sebab diwakilkan kepada beliau dalam sistem demokrasi, walaupun satu undi, dia adalah wakil majoriti. Jadi, parlimen harus menimbangkan semasak-masaknya. Jangan membuang begitu saja. Kalau sesuatu yang mendesak, tentulah ada sesuatu yang pada pemikiran ahli parlimen tersebut yang perlu dibahaskan. Nah, sekarang ni apa nak bahas? Pada 20 Januari nanti, menurut Perdana Menteri, akan diadakan sidang mesyuarat khas pengat keempat parlimen ini untuk membincangkan tentang banjir. Jadi, mesyuarat khas ini katanya diadakan selaras dengan peraturan mesyuarat perkara 11 dalam kurungan 3. Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat bagi membincangkan perkara berkaitan kepentingan negara, iaitu banjir dan pasca banjir, serta penyelarasan bantuan pada keluarga Malaysia dan perancangan jangka panjang pengurusan bencana banjir. Ini saya katakan, bila dah kita ni masalahnya, saudara, di dalam Melayu mengatakan, sudah terantuk baru tergadah. Dah benjol dahi baru Allah. Rupanya itu, rupanya. Dah benjol dahi kita. Sudah terantuk baru tergadah. Sekarang ni nak bincang. Nah, ni besok saya tahulah. Mungkin ada undian. Kerana kalau datangnya cadangan, pandangan daripada parti-parti pembangkang, maka perlu ditolak. Saya tak perlu itu. Kita mengamalkan demokrasi. Laksanakan secara demokrasi yang tulen. Santuni setiap permasalahan yang dibawa oleh setiap wakil rakyat. Sebab itu saya kalau wakil rakyat tidak mengutarakan masalah rakyat, lenjanlah saya kerjakan. Sebab itu saya tak peduli. 42 orang ahli parlimen UMNO datang daripada UMNO. Mungkin 20 orang dah jadi ahli menteri. Tapi bagaimana yang lain? Sama ada kamu dah jadi pengurusi JSC ke, kamu sebagai ahli parlimen mewakili UMNO, mewakili rakyat, warga yang memilih UMNO di kawasan anda, maka anda harus menyuarakan masalah rakyat. Jangan anda sedap dapat allowance 16,000 sebulan, rakyat meranung di kawasan anda. Bila berlaku banjir, anda berada di London. Bila berlaku banjir, anda pergi ke Qatar, anda pergi ke Dubai. Sedangkan rakyat terpesuk dengan dalam keadaan yang cukup sukar. Lihat apa berlaku. Tak pernah berlaku banjir di Selangor. Tiba-tiba berlaku di Shah Alam. Ahli parlimen Shah Alam waktu itu hilang. Waktu that particular day. Jangan bagi alasan lah, saya tak boleh masuk kerana kawasan telah tak boleh masuk. Carilah anak muda yang datang daripada Melaka boleh bawa bot. Adinda Viva kita yang mendapat sanjungan bukan hanya daripada Ketua Menteri Melaka, malahan Durian Muhammad Tuan Agong juga terkesima dengan sikap tanggungjawab anak muda ini datang daripada Melaka, bawa bot nak menyelamatkan rakyat. Kamu wakil rakyat yang tinggal di Shah Alam, yang tinggal di Kuala Lumpur, ke mana kamu? Begitu juga yang ada di kawasan Ulu Langat. Waktu banjir, Kampung Nanding habis rumah tenggelam. Hanya sekadar mengirim fax, saya berada di Iran. Bermain salji di atas bukit. Ini wakil rakyat. Benda orang macam ini pilihan rakyat akan datang, wajar ditolak, tak kisahlah dari mana pun. Saya dah cakap, kalau itu datang daripada UMNO, memang kita belasah habis-habisan. Saya tak peduli. Datuk Presiden nak marah pun marahlah. Saya perlu menegur. Sebab bagi saya, jangan bagi malu parti yang saya wakili. Jangan ingat nak berpolitik, akhirnya rakyat terjebak dalam masalah. Sebab itu saya lihat, hari ini, sekurang-kurangnya, saya amat bersimpati Datuk Seri Najib tak henti-henti menyuarakan suara rakyat. Tapi waktu itu jugalah, bila dituduh macam-macam. Soal tuduhan itu biarlah mahkamah menentukan. Hari ini Datuk Najib menegur. Dia kata kalau boleh, syarikat-syarikat, komisen syarikat, selain kadar komisen syarikat sebanyak 20%, hari ini perkhidmatan Grab agak tinggi. Betul. Kita ingatkan bila adanya Grab, itu e-hailing kereta ni, maka adalah sebagai lonjakan untuk warga, terutama di kota-kota besar seperti di Pulau Pinang, di Alor Setar, di Kuala Lumpur, di Pilihan Jaya, Johor, boleh menggunakan perkhidmatan. Tapi katanya Grab sudah menaik.
meningkatkan kadar sewaannya. Jadi saya berharap apa yang disuarakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Najib itu perlu diambil kira. Dan ini Menteri Pengangkutan kena santuni. Jangan sedap-sedap saja, sebab kita dah memberi lesen pada mereka, kena panggil. Kita tahu Grab sekarang ni dulu ada kat Malaysia, sekarang ni ibu wari pejabat di Singapura. Betul, mereka mementingkan keuntungan, tetapi kalau Grab mengambil 20%, kalau saudara naik Grab bayarannya RM10, RM2 syarikat ambil. Yang dapat pada pemandu tu dengan kos minyak, kos repair kereta dan sebagainya cuma RM8. 20% tinggi saudara. Orang nak buat kontrak macam mana pun kadang-kadang dapat 10-15% saja. Melainkan kontrak yang bawah meja lain lah. Kalau sebenar-benarnya, ambillah 10%, apa masalah. Kalau RM10, ambillah RM1. Biarlah RM10-9 itu untuk pemandu. Dan tidak perlu dinaikkan. Betul, dalam keadaan sekarang ni kita tahu supply and demand dan sebagainya. Tetapi janganlah ditekan untuk rakyat. Ini kepada Menteri Pengangkutan, sila perhatikan bahawa zaman susah sekarang ni, agar Grab tidak menaikkan harga kadar sewa yang sebegitu. Saya haraplah, saya bersimpati dengan warga Grab. Akhirnya kalau orang tak nak naik, macam mana pula? Kadang-kadang saya berbual dengan pemandu Grab. Dia kata mula-mula Grab ada dulu tu harga tak tinggi, tapi ramai orang suka naik Grab. Pertama baik, sistemnya baik, keretanya baik. Untuk satu hari boleh dapat RM200-300. Ini merupakan peluang pekerjaan. Tapi hari ini dia kata saya bawa Grab, pecah buntut saudara, untuk mendapatkan RM200 tu. Yalah, orang tak naik, jalan round tunggu kalau ada pesanan. Naik pecah buntut saya bang, katanya, barulah dapat pelanggan. Saya pun bersimpati sebab kadang-kadang warga tak berapa cukup wang. Jadi janganlah dinaikkan kadar Grab ini. Bila anda naikkan kadar Grab, anda sebagai syarikat buat untung. Kenapa tidak 20%? Jadi turunkan kepada 10% supaya dipulangkan balik pada pengguna. Ini saya haraplah perkara-perkara ini. Jadi soal kurawasan pekerja malah dengan cakap. Cuma saya melihat daripada saudara Muhammad Rafi, dia belum merupakan mantan sesepolitik kepada seorang menteri. Dia menzahirkan kepada saya. Dalam kirimannya dia kata selaku ketua penerangan UMNO, Syaril ni tak sepatutnya bersikap begitu. Dia kata kuat punya U-turn. Dulu masa jadi ketua penerangan UMNO, naik ketua pemuda, begitu lantang bersuara apa semua. Tapi sekarang ni U-turn bodik sebodik-bodiknya. Malahan rakyat dimarahkan kalau nak minta menuntut penggunaan wang KWSP. Jadi dia menurut pada saudara Muhammad Rafi, dia kata inilah kelemahan orang UMNO ni. Sebelum dapat jawatan macam-macam dia punya janjinya, bahawa saya akan buat begitu, saya akan buat begini, perjuangan kita begitu, perjuangan kita begini. Dah dapat jawatan, naik menteri, naik timbang menteri, uyup, pocik elek. Ini yang saya marah. Ada seorang sahabat saya, dia ahli parlimen daripada Negeri Sembilan, saya tak nak sebut lah. Pernah bersiaran dengan saya. Perjuangan kita ni dah dapat jadi timbalan menteri, rakyat yang disalahkan. Kawasan pun dah banjir pun ni buat tak peduli pun dengan katanya. Nah ini keadaan saudara, saya agak kecewa. Yang mereka fikirkan ada soal politiking. Saya kena ingat, satu politik, satu politiking. Politik ini adalah matlamat kita. Bukan matlamat menghalalkan cara, matlamat perjuangan kita. Kita berpolitik untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk rakyat kita. Itu politik kita. Bagaimana nak memajukan negara daripada sebuah negara yang baru merdeka, kemudian kita bangunkan sebagai negara maju. Itu politiknya. Tapi yang berlaku sekarang ni politiking. Menteri tak kena, orang ini tak kena, pemimpin ini tak kena. Jadi serba celaru lah. Itu keadaan. Saya melihat sekarang ni, macam saya katakan, bukan lagi masa untuk main wayang. Rakyat mahu melihat apa yang pimpinan kerajaan lakukan. Jangan salahkan kerajaan. Kerajaan kekal. Macam saya katakan, jangan salahkan rumah parti. Parti UMNO itu kekal. Parti PAP kekal. Parti PKR kekal. Tapi yang salahnya pemain-pemain. Pimpinan kerajaan. Mereka yang mengangkat sumpah. Wabillahi wa ta'ala. Di hadapan dunia Yang Bertuan Agong. Mereka akan menjaga rahsia negara. Mereka akan membela negara. Mereka berdasarkan kepada rukun negara. Mahu membantu Yang Bertuan Agong mentadbir negara ini sebaik mungkin.
Bukan dah dapat jawatan, kamu sogap duit dan sebagainya. Ini dah tak betul. Jadi, sebab itu saya dapat tulisan daripada saudara Anas Abdul Jalil. Dan dia kata, macam mana nak ekonomi nak pulih? Sebab plan konsiderasi fizikal yang sedang berjalan, acuan yang Muhammad Tengku Zafrul, macam mana ekonomi nak pulih? Kerajaan fikir dia boleh potong bajet, boleh potong ini. Amat tidak logik katanya. Dalam keadaan sekarang ni, kerajaan kena tambahkan perbelanjaan, bukan hadkan belanja. Tambah perbelanjaan untuk membantu rakyat, bukan untuk projek mega. Saya itulah nampak gayanya macam Tengku Zafrul ni macam memegang mazhab ekonomi yang sama dengan Lee Kuan Yew. Akhirnya rakyat dipicit. Hati rakyat dia robek. Anda santuni apa usaha untuk memajukan rakyat? Ketepikan dulu segala projek-projek yang dibangun, tak perlu dulu sekarang ni. Sebagai contoh, rumah rakyat dah roboh. Fikirkan bagaimana supaya rumah itu dapat dibina semula. Tapi jangan suruh rakyat berhutang. Ini tak habis-habis. Boleh pinjam daripada ni, boleh pinjam dari sini. Okey, terakru lah, moratorium, tidak ada faedah 6 bulan. Tapi lepas 6 bulan kena faedah juga. Hutang kena bayar. Jadi fikirkan, kita tidaklah minta supaya negara bagi semuanya. Tapi saya heran macam negara di Norway. Rakyatnya semua hidup senang lenang, tak ada masalah. Sebab pemimpinnya melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebaik mungkin. Mereka tidak terjebak dalam korupsi. Mereka tidak terjebak dalam penyalahgunaan kuasa. Mereka tidak ada kroning, tidak ada kronisme dan sebagainya. Jadi saya nak sentuh juga sekarang ni tentang ini satu hal lagi sebelum saya masuk dalam bab yang lebih serius sikit lagi, iaitu tentang ini Syed Saddiq ni. Bila dia buat kenyataan dalam laporan portal Malaysia Now, saya terkejut juga. Kamu anak muda yang mahu terlibat dalam politik negara, kamu kononnya adalah calon pemimpin masa depan. Bila dia kata apa salahnya ahli minum arak, ini bengong sebengong-bengongnya. Kamu ni Islam ke apa, Syed Saddiq ni? Kerana laporan portal Malaysia Now menyatakan pengasas bersama Parti Muda Syed Saddiq Abdul Rahman mengatakan bukan satu kesalahan untuk ahli partinya minum arak selagi perbuatan itu tidak melanggar lunas-lunas undang-undang. Budak ni nak kena penyepak dengan saya lah. Kamu gugur iman. Benda yang dia haram itu tetap haram. Sebab saya tak payah percayalah Parti Muda ni. Sebab dalam satu hantaran Facebook, Syed Saddiq menjawab dakwaan bahawa muda menggunakan wang dana banjir yang dikumpulkan untuk membeli minuman alkohol selepas beberapa imej tular memaparkan beberapa individu memakai baju berlogo parti itu sedang minum bir beramai-ramai. Kamu minum arak, orang keluarkan gambar kamu, katanya wang itu mungkin dapat, tak tahulah selepas kerja banjir dan sebagainya. Dalam hantarannya, Saddiq berkata penularan imej itu adalah satu cara yang digunakan oleh pihak terdesak. Kononnya. Ini bukan soal terdesak, ini soal moral. Apakah kita nak anak muda kita bengong sebengong-bengong di masa akan datang? Menogok aja, jadi alkoholis. Jadi dia kata parti ini parti bilang kaum, bukan kesalahan untuk mereka minum. Lainlah kalau mereka memandu. Ini saya katakan mengalihkan isu kepada isu yang bukan-bukan. So saya harap Syed Saddiq ni mengucap 2 kalimah syahadat. Saya tak kata dia tergelincir dari agama, tidak. Tapi saya ingin nasihatkan Syed Saddiq ni, bila bercakap soal-soal yang menyentuh soal agama ni, jangan nak tunjuk pandai. Itu saja saya pesankan. Dan sekarang ni saya melihat apa yang berlaku dalam Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Katanya Datuk Tan Sri Azhar Baki, dia kata mereka yang menuduh beliau dengan macam-macam ini akan dibawa ke mahkamah. Saya merasakan bahawa ini janganlah main gugut. Kalau benda itu benar berlaku, mengaku. Kalau tak ada, katakan tak ada. Jangan marah orang. Rakyat melihat apa yang dibangkitkan. Kerana selepas sidang media yang dibentangkan oleh Tan Sri Abu Zahar selaku pengurusi SPRM ni, maka Tan Sri Abu Zahar mengatakan bahawa tak ada. Selepas sidang media, kita melihat imej semakin buruk dan akhirnya kepercayaan rakyat dan keyakinan rakyat nampaknya semakin menipis. Kerana ini isu yang melibatkan ketua pengarah, ketua Putrajaya SPRM. Kononnya ditentukan dalam bilik mesyuarat saja. Yang perlu dah ada satu alegasi yang menuduh ataupun membuat tuntutan supaya beliau memberi pencerahan. Apakah benar? Kerana ini anggota
Majlis Suruhanjaya itu telah pun menaiklak jawatan. Gomez apa tak silap saya. Dia kata sebab berlaku kecurangan, maka perlulah disiasat. Jadi bukan hanya siasatan itu dalam bilik okey selesai. Tak boleh. Macam mana kita nak mengekalkan kuasa bila rakyat sudah hilang keyakinan? Ya, kita bukan nak menafikan tentang kejayaan Suruhanjaya pencegah rasuah dalam membantas kegiatan rasuah negara kita ni. Tidak kita nafikan, tetapi sebaik mungkin mereka yang berada di situ haruslah berada dalam keadaan yang bersih dan tidak boleh dilihat tidak bersih. Jadi kadang-kadang di bawah, kerana ini betul kadang-kadang orang kata ini pembunuhan karakter. Saya katakan beliau bukan ahli politik. Kenapa orang nak bunuh dia? Karakter lah, peribadi. Macam mana orang nak memburuk-burukkan dia? Sebab dia bukan ahli politik. Dia adalah sebagai kaki tangan awam yang terdedah kepada segala macam persepsi rakyat. Kerana dalam kenyataan itu di bawah Akta Security perkara 25/4 jelas menyatakan bahawa Azam Baki telah melakukan jenayah komoditi. Ini jelas. Kerana di bawah Seksyen 25 dalam perkara 4, dia menyatakan setiap orang yang mahu berurusan dengan mana-mana security mestilah mempunyai akaunnya sendiri. Akaun security. Kedua, semasa dia membuka akaun itu, orang yang membukanya perlu membuat perisytiharan sama ada dia adalah pemilik berkepentingan, iaitu beneficial owner ataupun nomini yang dibenarkan. Dan kegagalan membuat perisytiharan boleh didenda tidak melebihi 3 juta ringgit ataupun penjara tidak melebihi 10 tahun. Kerana apa yang dikatakan itu, apa yang disebut oleh Azam Baki dan oleh Tan Sri Abu Bakar Abu Zahar, dia kata itu saham itu milik adik dia. Ini bukan boleh buat begitu, mesti ada pembuktian, mesti dengan jelas. Kalau benda itu betul adik dia punya, gunakan nama dia, ini sudah kesalahan di bawah Akta Security. Sebab itu saya nampak semakin bercelaru. Sejak awal lagi Gomez dah buat satu kenyataan, sepatutnya cepat-cepatlah kita siasat. Seharusnya apa yang berlaku dalam Suruhanjaya pencegah rasuah ini, benda ini bukan satu hari. Benda ini telah pun terbangkit dalam Dewan Parlimen lagi. Ini dibangkitkan oleh Siwa Rasa. Tentulah beliau punya maklumat. Sepatutnya waktu itu majlis mesti mengadakan siasatan. Sebab Suruhanjaya pencegah rasuah adalah satu badan yang dihormati oleh rakyat, yang mempunyai berintegriti. Rakyat amat mengharapkan. Jadi bila berlaku sesuatu benda begini, rakyat melihat sejauh mana SPRM ini benar-benar telus, benar-benar punya integriti. Kita amat mengharapkan. Tapi bila mendengar daripada kenyataan yang dibuat oleh Tan Sri Abu Zahar, rakyat mula apa begini jadinya? Oleh itu sewajarnya lah diwujudkan satu RCI yang terbaik, wujudkan satu siasatan diraja, dan yang amat berhormat Perdana Menteri harus mengeluarkan kenyataan pula full stop. Kerana ini juga menyantun ataupun menyangkut, kerana Suruhanjaya pencegah rasuah juga berada di bawah kawalannya Perdana Menteri. Ini perlu dilakukan, perlu dilaksanakan. Kalau tidak nanti orang melihat macam mana kita menghayati bahawa negara kita ini adalah negara hukum. Dan ini mendedahkan lagi. Sebab itu saya yakin Suruhanjaya Parlimen akan datang, perkara ini akan membangkit lagi. Kenapa dibiarkan sesuatu isu itu berlanjutan? Saya hairan. Saya amat hairan kita ni, pimpinan negara kita ni seringkali membiarkan sesuatu isu itu berlanjutan. Tidak dapat ditangani secara tuntas. Kita ada isu moratorium, dibiar berlanjutan. Kita ada isu tentang Kepulauan Seribu Pekerja, dibiar berlarutan berbulan-bulan. Saya nak bagi tahu, berhubung saya bercakap tentang Kepulauan Seribu Pekerja ni, sebab ini bukan sekali, saudara. Ini bukan untuk bulan ini. Daripada PKP 1 lagi. Rakyat dah susah pun berlarutan. Sekarang ni isu tentang SPRM berlarutan. Malahan buat kenyataan, jumpa, lepas tu buat press statement. Bukan boleh begitu. Mesti ada bukti-bukti nyata. Dan waktu itu sepatutnya saudara Azam Baki terbaiknya bercuti lah. Kalau orang politik kamu suruh berehat, bercuti dulu kerana siasatan tak jalankan. Sekarang ni soal laporan polis yang dilakukan oleh warga daripada parti Putra. Mereka sudah pun buat laporan polis. Ini bila ada begini, saya kecewa lah.
Saya amat kecewa melihat negara kita ini berada dalam keadaan yang sentiasa merobek hati rakyat. Rakyat begitu yakin, percaya. Rakyat percaya pada pasukan polis. Rakyat percaya pada pasukan tentera kita. Rakyat percaya kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Rakyat percaya pada ahli-ahli parlimen kita. Tapi apa yang kita lihat? Ahli-ahli parlimen meracun kehidupan mereka. Hidup mereka terseksa. Nak minta bantuan, sukar. Betul, ada diusahakan. Tapi bila? Malahan bantuan yang dijanjikan bukan semua kesampaian semua. Bila saya kata begitu, anda kata, takkanlah semua orang. Kita ada elemen caranya, laksanakanlah dengan terbaik. Saya bukan nak marah pada Perdana Menteri, tidak. Tapi saya nak menyantuni supaya beliau dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kalau rasa tak mampu, apakan daya? Saya ingat nak ulas lagi tentang UMNO, tapi tak boleh lagi. Mungkin malam besok saya nak berlasah UMNO ni. Sebab adanya kalangan ahli-ahlinya sebagaimana kata saudara Muhammad Rafi tadi. Bila sebelum dapat jawatan, bagai nak rak lah nak memperjuangkan rakyat. Bila kamu berada dalam satu jawatan, kamu berada di anjung kuasa, kamu lupa pada perjuangan, kamu lupa pada parti yang meletakkan kepentingan rakyat. Berkali-kali saya dah berkatakan bahawa UMNO itu untuk rakyat, demi rakyat, untuk rakyat. Wa ima kamu berada di mana pun perjuangan kamu. Dan jangan lupa bahawa UMNO itu mesti mempertahankan institusi diraja. Institusi istana wajib dipertahankan. Tapi kamu biarkan ada warga yang konon nak cabar agung, cabar sultan. Orang ini wajar kita sonsong. Tapi sekarang ni isu dah bersepah-sepah. Dah tak tahu mana lagi isu nak ditangani. Banyak sangat isu. Yang kesemua isu ini adalah merobek jiwa dan hati rakyat. Sewajarnya perkara ini perlulah diselesaikan. Terbaik adalah kita adakan pilihan raya umum. Itu yang terbaik. Kita sambung lagi malam besok. Moga besok ada pencerahan yang lebih baik daripada saya menyonsungi setiap kecurangan yang dilakukan oleh pemimpin. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah sunnah. Kerana malam ini malam Jumaat, berdoalah kita kepada Allah SWT agar negara kita ini disisihkan dari segala mara bahaya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.